Testing. Dengar suara saya ke Ray? Dengar. Ray cakap tadi. Terima kasih. Okey. Okey, aku dah record dah ni. Okey. Okey, selain tu okey. Okey, mungkin lepas ni dengan recruiter saya akan ada satu meeting lah sebab menarik juga sebab recruitment adalah peluang besar time ni tau. Sebab orang sekarang ni takut because of the ekonomi ni kan, ada yang kata ekonomi akan terjejas lah kan sebab kalau COVID-19 ni, ni adalah peluang besar untuk COP sebenarnya. Dan COP dan CPP tu kita tak payah buat seminar macam sebelum-sebelum ni, kita just guna Zoom ni je. So nanti saya akan meeting dengan KC recruiter semua lah. Macam mana kita nak gunakan kaedah ni untuk kita mana recruitment berjalan, sale pun berjalan. Okey. Lain benda yang ni, okey. Banyak tadi yang cerita dia orang guna FB Ads lah. Ada guna FB Ads, ada yang masukkan dalam page, lepas tu share dekat group, dia orang dapat banyak buyer contact dia orang. Ada yang close dengan cara ni juga. So kita kena guna lah sebab kita tengok banyak orang banyak masa sekarang ni. Dia orang tengok FB kan. So ini peluang kita lah sebenarnya. Okey. Peluang kita antara yang kita boleh buat sekarang ni, kita kena kalau macam owner macam mana kita nak dapatkan owner time-time ni. Kita mungkin boleh gunakan COVID-19 tu je lah. Macam ni kita punya headline tu kita tukar jadi macam nak jual rumah disebabkan kesan COVID-19. Contohnya kan. Dan kita buatlah copywriting. Kenapa perlu guna agent sebenarnya kan. Selain tu kalau macam yang recruitment, ekonomi anda terjejas disebabkan oleh COVID-19, betul kita terang kejayaan tanah dapat membantu anda kan. So ini benda-benda yang kita boleh buat lah banyak NGO ni. So jangan down sebab segala ni adalah ujian dan setiap ujian tu ada hikmah di sebaliknya kan. Cuma kita kena tukar je aktiviti fizikal kepada online ni sekarang ni. Saya ingat saya boleh start lah kot. So sekarang jumlah dah ada 27 orang. So saya boleh start lah. Semua okey? Semua dengar? Boleh dengar. Semua dengar? Okey, good. Okey. Hari ni turn saya untuk saya share. Dan saya cakap tu saya nak bongkar kepada anda. Bongkarkan rahsia saya. Okey, rahsia kan. Okey, rahsia apa yang saya nak bongkar ni? Okey. Kita tahu dalam setiap kejayaan seseorang tu ada rahsia, okey. Baik dia berniaga ke, dia apalah, atlet ke, kan. Setiap kejayaan dia ada satu yang dia buat yang orang lain tak buat. Menyebabkan dia berjaya dalam sesuatu career ke, perniagaan ke. Okey. So sekarang ni saya nak share dengan anda rahsia ni. Okey. So skrin nampak skrin okey nampak kan? Nampak. Okey. So nak tahu tak rahsia ni? Okey. So hari ni saya akan share kepada anda rahsia tu. Siti Nurhaliza tu biarlah rahsia. So, tapi saya tak akan berrahsia lah. Saya akan share kepada anda. Boleh nampak. Boleh nampak. Apa tu? Okey. Okey. Rahsia yang saya akan share hari ini, saya akan kategorikan dia kepada 7 benda lah. Pertama, big why. Kedua, mindset. Ketiga, sikap. Keempat, tindakan, amalan spiritual dan mentor. Okey. So saya akan kategorikan dia kepada sini semua mudah. Anda take note lah. Okey. So saya hopefully semua ada pen dan kertas lah di depan anda sebab kita ni bila dengar sharing macam ni kita kena tulis. Terus mudah untuk kita ingat
apa yang kita ni. Even saya record ni pun anda still kena take note lah benda-benda yang penting dekat sini. Jalan tak sebenarnya record ni. Okay. So, Big Y. Okay. Big Y ni penting so korang kena tengok balik korang ada tak Big Y. Okay. Korang kena gali tau. Gali benda ni kena apa ni? Kalau tak ada Big Y tu kena cari balik. Apa sebenarnya Big Y korang Sebab Big Y ni penting. Penting kenapa? Okey. Sekejap saya punya kertas mana saya letak. Okey, kejap saya tengah cari kertas yang saya tulis malam. Hebat tak boleh. Okey. Kita kena ada Big Y. Big Y ni Hello. Mohon kepada semua ni lah kot. Mute anda punya speaker ni, mic ni. Supaya tak ada gangguan. Kalau korang nak tanya soalan ni baru buka. Okay. So sekarang ni Big Y. Pertama Big Y Sebab Big Y ni lah yang akan korang tahu. Big Y ni lah yang akan drive korang. Big Y ni lah yang akan tarik korang. Big Y ni lah yang akan kita ni manusia tau. Kan? Dan untuk kita konsistennya saya tak rasa sebab saya dah melaluinya, kita tak selama-lama ni konsistennya, boleh rasa positif je. Ada masa-masa yang kita akan give up. Saya percaya ejen-ejen baru, korang ada time-time yang korang give up, yang mana korang dah bawa buyer banyak, tengok pergi viewing tapi tak close lagi. Ada time korang akan give up. Saya percaya ada time ada ejen-ejen yang buat kerja ni kan, selalu always buat aktiviti tapi hasil tak ada. Korang start lemau, okay? start jadi kecewa, start down. Ada juga ejen-ejen yang berhadapan dengan owner dan buyer yang suka maki orang kan. Ada ejen-ejen kita yang kena maki dengan klien, okey, kena marah dengan klien. So kita akan jadi down time ni. Okay. So kenapa pentingnya Big Y ni? Bila kita ada Big Y ni lah akan menolong kita time kita kecewa, time kita down, time kita give up ni. Big Y ni lah yang akan tarik balik kita keluar daripada kekecewaan tu dan kembali positif. Bila kita ingat Big Y ni. Okay. Apa Big Y saya? Big Y saya adalah, kenapa saya buat benda ni adalah money lah, duit lah. Sebab saya ni, saya tak suka tak ada duit. Tak suka tak ada duit. Kalau tak ada duit ni, saya risau lah. Saya risau kan. So, tak ada sale saya risau. Okay? Orang lain buat sale, saya gelisah. Kalau orang lain kan yang group sale kita tu kan, itu sangat membantu tau. Bila orang lain buat sale kan, time-time COVID-19 ni ada orang buat sale, saya rasa gelisah. Aku tak buat sale ke? Orang boleh buat sale, even time MCO ni orang buat sale, tapi aku tak buat sale. Saya start rasa gelisah. Okay? So saya rasa risau. Sebab orang lain jual rumah mahal. Orang lain boleh jual rumah juta-juta. Saya rasa tercabar. Kenapa aku tak boleh jual rumah juta-juta? So Big Y saya untuk duit ni terlalu besar. Walau dia boleh membuatkan saya, even saya lemau ke, dia akan tarik balik saya untuk buat balik. Okay. So saya give up macam mana pun. Okay. Ada time-time kita give up tau. Yang kita dah buat sale, kita dah close deal. Lepas tu kita submit loan dan loan tak lulus. Ataupun
owner cancel transaksi tu. Tu time tu kita memang betul-betul kita give up, kita rasa putus asa. Tapi bila kita ada big Y ni lah yang macam no, aku kena juga. Okay, kalau tak ada ni bukan rezeki aku, tak apa, next. Ada banyak lagi sale lain yang aku boleh buat. Ada banyak lagi rumah yang aku boleh jual. Okay, so kita sentiasa BY ni menyebabkan kita sentiasa fikir apa saja yang kita boleh buat. Kalau kita ada masalah macam ni, okey, tak apa, macam mana kita nak selesaikan supaya kita still buat sale, kita still fikir macam mana kita nak increasekan sale kita, pendapatan kita. Okey, so kalau saya sini, itulah, kalau sepanjang kalau saya buat 2017, 2018, 2019, saya tidur, sale, makan mesti lah macam tu. So macam tu sekali kan. Terus orang kena ada big Y ni. Kena, siapa yang tak ada, cuba gali balik, kena ambil lah masa tempoh berkurung kat rumah ni untuk orang gali balik, fikir balik apa sebenarnya big Y tu, supaya cari big Y yang betul-betul kuat, okey, yang betul-betul besar, yang boleh tarik korang untuk berjaya dalam kerja ni. Ingatlah big Y, pertama ni big Y lah. Okay, rahsia pertama yang saya nak share dengan anda, kalau anda nak berjaya dalam kerjaya ni, anda kena ada big Y. Big Y tu kena besar, big Y tu kena kuat. Okey? Kedua, bila kita kata rahsia yang kedua saya nak share dengan anda adalah mindset. Okey? Big Y je tak cukup kalau anda tak ada mindset. Mindset apa? Mindset yang ini mindset yang perlu ada. Macam saya sendiri, mindset apa yang saya ada adalah mindset yang eager tau, yang gila-gila punya nak berjaya dalam kerjaya ni. Bukan yang main-mainnya lah kan. Aku betul-betul nak berjaya. Aku betul-betul nak buat duit dalam kerjaya ni. Okey. Saya concern pasal result saya. Result, okay. Sales saya very concern pasal sales, saya very concern pasal saya punya end result saya by end of the month, okay, berapa sale yang saya telah buat. Okay, saya very concern about saya always nak jadi nombor satu, nak jadi performer tau. Kita jangan jadi, kalau siapa yang pergi team building hari tu, Dr. Syariah dah beritahu, dia kata ada dua jenis ejen. Okay, satu ejen yang biasa-biasa, satu ejen yang performer. Jadilah ejen yang performer ni. Yang always yang nak perform, yang nak jadi nombor satu, okay, nak jadi top. Okay. Satu lagi selain tu, mindset yang perlu ada, tak boleh berhenti buat. Jangan kena macam saya cakap tadi, dah buat, dah pergi viewing tapi tak ada closing lagi. Okey, dah buat macam-macam aktiviti tapi tak ada sale lagi. Jangan stop buat. Buat dan terus buat. Jangan stop, jangan quit, okay, sampai anda berjaya. Buat dan terus buat. Buat. It's a process. Okey? It's a process. Jangan give up kalau jumpa kes-kes yang bermasalah. Saya tahu ada ejen baru yang start je dah jumpa kes-kes owner meninggal. Itu kes-kes susah lah. Owner meninggal, okey. So tapi jangan give up. Okey. Ini adalah proses belajar anda. Itu baru satu sale. Kan? Kita kena proses. Kalau macam susah is okay. Okay? Kalau tu bukan rezeki kita, is okay, next. Buat benda lain. Okey, kita ada sale yang lain. Kita ada rumah lain yang kita nak jual, okey. Dan jadilah kita ni sebagai macam atlet lah. Ni Dr. Syarif selalu tekan. Dia kata kita ni kena anggap diri kita ni macam atlet tau. Atlet ni apa dia buat? Dia sentiasa berlatih untuk pecah rekod peribadi dia. Contoh kita tengok sprinter, orang yang lari 100 meter tu. Okay. Kalau dia dah capai satu rekod lah kan, dia lari 1 meter, dia dapat 10 second contohnya kan. So dia akan cuba untuk break that record.
So dia akan berlatih lagi, usaha lagi untuk pecah rekod. Okay, kalau contoh korang buat sales sekarang, okay, kalau anda by end of the year anda buat berapa total fees claim anda kan? Kalau anda buat 50,000 contohnya, dan untuk tahun 2020 cuba gandakan menjadi 100,000. Benda tu bukannya mustahil. Benda tu anda boleh pecah rekod peribadi anda. Okay? So sekarang ni dia bergantung pada diri anda tersendiri. Macam mana anda nak berusaha ke arah tu. Okay? Okay. So percayalah, benda semua boleh buat. Senang je nak buat. Kalau macam sekarang ni kan keadaan COVID-19 ni. So kita jangan give up. Ada je peluang sebenarnya kita nak buat sale. Walaupun dalam keadaan kita sekarang ni negara tengah dalam keadaan wabak, tetapi kita masih ada je orang yang boleh buat sale lagi. Yang mana dia gunakan online. Dia tukar physical activity menjadi online. Dia boleh stay buat sale. So percaya benda boleh buat. Okay. Dan kita ni ada keupayaan yang unlimited tau. Cuma kita kena sentiasa berusaha untuk break the record. Break lagi. Kalau kita dah capai ni, jangan duduk that comfort level. Pergi lagi satu level lagi. Okay, kalau kita dah berjaya jual rumah yang 500,000 sebenarnya, cabar diri untuk jual rumah yang high end pula. Okay. So mindset tu sangat penting. So ini antara mindset yang saya share kat sini. Okay, yang menyebabkan saya alhamdulillah berjaya. Okay. Selain tu sikap lah. Sikap tu penting. Kita dah ada big why, kita dah ada mindset yang betul dan kita ada sikap. Sikap ni ada antaranya rajin lah. Kalau malas tak ada hasil lah. Kan, kalau malas cari listing, kalau malas nak iklankan listing kita, kalau malas nak communicate dengan klien tanya WhatsApp, kita senyap je. Okay? So klien tanya banyak-banyak daripada kita pun senyap je. So kalau kita malas, tak adalah result tu. Kita kena rajin. So orang rajin akan dapat result dia, akan dapat hasil dia lah. Okay. Dan selain itu sikap yang perlu ada adalah suka belajar. Kan? So kalau orang time COVID-19 ni kita orang buat sharing macam ni kan. So belajarlah, ambil lah peluang ni untuk belajar. Okay. Bertanya dengan orang-orang yang dah berjaya. Okay, orang yang dah berjaya buat sale, tanya, suka belajar, suka bertanya. Gunalah masa ni. Saya tahu kalau time MCO ni kan, saya sendiri pun kadang malasnya nak tidur je kan. Tapi nak tidur lah balik pun kan. Dah 2-3 hari kita dah gelisah lah. Tak boleh lah kan. Sebab kita biasa buat kerja, so kita dah ada gelisah kan. Okay. So suka belajar, kena suka bertanya. Okay. Self disiplin yang tinggi. Okay. So, kita sebagai ejen ni kita kena ada satu self disiplin yang tinggi tau. Kalau kita tak ada disiplin, kita akan hanyut. Okay. Sebab kita tak macam kita makan gaji. Kalau kita ejen ni, kita lah bos. Okay. Kita lah pekerja. So kita kena betul-betul disiplinkan diri kita, kontrol masa kita. Okay, bila masa kita nak bersama dengan anak-anak, contohnya siapa yang ada anak-anak kan, so, bila masa kita nak bersendirian untuk buat kerja, untuk update listing kita, untuk cari listing kita, untuk manage listing kita, bila masa, kalau dulu masa sebelum MCO, bila masa kita nak buat appointment, jumpa klien kita, untuk viewing, untuk inspection, untuk jumpa diorang, untuk explain proses jual beli contohnya. So kena ada self-discipline lah. Kalau kita tak ada self-discipline, kita akan, masa kita tu akan terbuang lah. Terbuang dengan benda-benda yang kita akan start tengok Facebook, okay, melayan, main game, ada juga yang main game kan. So rugilah kan masa tu. So disiplin kena buat dan
sentiasa konsisten buat konsisten ya. Jangan walaupun cabaran kita ada. Kita buat ni cabaran kita ada. So cabaran macam mana pun konsisten buat terus buat kan ya. Dan kena kreatif dalam mencari solusi bila hadapi halangan. Okay. Ini yang sikap saya bila ini saya belajar dulu masa saya buat project management. Dalam project management kita akan hadapi macam-macam halangan. Projek dia tak semestinya smooth. Okey. Dia akan hadapi halangan. Ada halangan yang masa keadaan sekarang kita nak projek ni kita nak kejar schedule. So ada halangan yang mana projek tu delay. Ada projek yang material tak sampai contohnya. So saya belajar untuk kreatif dalam mencari solusi bila hadapi halangan. Begitu juga bila kita buat sale ni. Ada time-time yang kita hadapi loan tak lepas. Kita submit satu bank. Bank ni tak lepas. So kita dah macam alamak down, salah tak apalah, kita refund lah balik duit deposit tu. Jangan. Cuba kreatif. Kalau tak lepas satu bank ni, kita ada banyak lagi bank. Cubalah submit direct banker ni, submit kat mortgage ni pula. Cuba terus kreatif mencari. Ada time-time yang kita ada ejen-ejen yang dia start dia buat sale, dia kena property yang memang tak boleh nak proceed sebab developer dah bankrupt. Dia datang jumpa saya kata dia kata dia nak refund dia deposit tu. Saya kata jangan refund lagi. Tunggu dulu. Tolong dia cari rumah yang lain. Dan dia cari. Dia tanya kawan-kawan siapa yang ada listing. So dia propose pada klien tu. Dan alhamdulillah dia close. Klien tu nak beli rumah. Klien tu nak beli rumah sekarang ni. Bila yang rumah yang tu tak boleh kita tak boleh nak proceed, carilah, tolonglah dia cari rumah yang lain. Okay. So jangan stop lah. Jangan give up. Terus kreatif mencari solusi. Okay. Selain itu sikap yang jangan menunggu lah. Kita jangan suka orang menunggu. Kita kena sentiasa follow up. Okay. Tadi tu ada sharing dalam agency meeting tu, macam mana dia close, dia kata dia sentiasa follow up klien tu. Sebab selain ni, sometimes bila kita WhatsApp kan, tiba-tiba dia tak balas WhatsApp kita. Dia senyap dia. So macam mana kita nak tolong dia? Mungkin dia senyap tu sebab apa? Mungkin sebab dia kata harga tak kena ke? Dia mungkin kita kata kita boleh solusi dia, kita boleh kata kita boleh tolong dia nego. Supaya komunikasi itu berterusan. Okay? Mungkin kita boleh katakan dia ada masalah dengan deposit, dia tak boleh nak beli rumah. Atau macam mana kita nak bantu dia, tolong dia. Kita bagi solution ni supaya kita follow up dengan dia dan berterusan. InsyaAllah kita akan close kes tu. Okay? So jangan buang masa. Okay? Sikap jangan buang masa. Masa kita ni bernilai. Kita ni ada value tau. Time kita ni ada value. Masa kita ni ada value. Masa kita tu duit tau. Kalau kita buat kan, kalau kita tengok balik income kita tu, kita ambil lah income kita per month tu, lepas tu kita bahagikan dengan 30 hari. Okay, dan kita dapat income satu hari kita. Okay, daripada income satu hari ni kita bagi pula dengan 24 jam. So kita dapat income per hour. 1 jam berapa. Dan bila tu daripada 1 jam tu kita bagi pula dengan 60 minit. Kita dapat income kita untuk 1 minit. So kalau kita dari situ kita nampak, baru kita tahu masa kita tu sangat bernilai. Okay, masa kita tu untuk 1 jam tu berapa nilai masa kita. Kita akan rasa tak boleh. Kalau aku buang masa aku 1 jam ni, aku dah hilang berapa ringgit RM. Hilang disebabkan aku buang masa tu. Okay. So kita kena tengok value time kita tu. Berapa nilai masa kita tu. So kita takkan buang masa lah. Okay. Tak putus asa dan sentiasa positif bila hadapi cabaran. Macam sekarang ni cabaran COVID-19, kita tak putus asa. Terus buat. Okay. Walaupun kita tak boleh melakukan aktiviti fizikal kat luar, tapi kita masih boleh buat online. Ya. Orang yang berjual online mesti boleh jual. Boleh mesti buat jualan time ni.
pada saya time ni adalah time yang paling baik untuk kita buat jualan online sebab orang tak lekang dengan telefon kan. So orang duk tengok telefon orang. So time ni adalah masa yang baik lah. Masa yang baik juga untuk kita buat engagement dengan kita punya buyer, dengan owner kita. Time ni lah kita nak start WhatsApp dengan orang. Okay? WhatsApp tu tak semestinya kita WhatsApp kita minta listing. Tak mesti WhatsApp kita minta dia orang nak beli rumah ke tak kan. Kita mungkin start WhatsApp dengan tanya dia orang, khabar dia orang. Okay, start bina repo dengan dia orang. Lama-lama adalah datanglah listing tu akan datanglah masa yang dia orang perlukan kita untuk kita tolong dia orang jual beli rumah kan. Okay, so selain tu sikap yang ada kena serius lah dengan impian kita. Tapi kita dah buat vision board kan. Semua ada vision board kan. Saya percaya semua hari-hari tengok vision board tu kan. So serius lah dengan impian kita tu. Apa yang kita dah tulis tu. Okay. Cuba cabar untuk kita capai impian ni. Jangan just buat saja tapi tak capai kan. Serius impian kita, aku dah impikan benda ni, aku kena jadikan dia realiti. Aku kena serius buat untuk capai benda ni. Okay. Keterusan belajar, keterusan berlatih dan mendaki, aku complete apa yang kurang. Okay, time-time macam ni kan, MCO ni, complete lah apa yang kita tak okey lagi. Okay. Okay. Nanti saya akan share sepanjang ilmu. Okay. Apa ilmu-ilmu yang anda boleh belajar. Okay. Yang apa benda yang anda kena fokus bagi ejahan tanah ni. Okay. Berterusan. Belajar ni kena berterusan. Tak boleh kata, aku sekarang aku dah hebat, aku dah boleh buat sale. So, aku dah hebat terus tak boleh belajar. No, terus belajar sampai sekarang ni saya terus belajar. Ada je peluang-peluang kelas-kelas yang dibuat. Okay. Even daripada ejen-ejen pun saya belajar. Ada benda-benda yang saya tak tahu. Macam Asra buat yang Google Slide ke apa. Saya nak belajar benda tu. Saya aku tak pandai benda ni kan. So aku nak belajar. So terus belajar. Dan teruslah mendaki. Kita start dengan ejen baru, lepas tu kita akan jadi senior, lepas tu kita akan jadi team leader, lepas tu jadi team leader kita akan jadi sales director pula. So terus mendaki. Benda ni kena berterusan, okay? Untuk kita terus berjaya dalam bidang ejahan tanah ni lah. Dan terus cabar diri kita lah. Cabar diri ni kita sentiasa cabar diri, bukan cabar diri orang lain, cabar diri kita. Kalau kita dah tak pernah buat tu, cabar diri untuk buat benda tu. Kalau tak pernah jadi top agent, aku cabar diri aku tahun 2020 ni, aku nak jadi top agent. Okay. Kalau cabar diri aku tak pernah buat sale lagi ni, tak buat sale lagi, aku nak cabar diri aku nak buat sale juga bulan ni. Okay. Kita sentiasa mencabar diri kita. Itu sikap. Okay. Saya dah share EY, mindset, sikap. Okay, seterusnya. Okey, ilmu. Alamak, dia kat tepi lah. Kalau korang boleh ubah kan, korang punya video kan. Okey, ilmu Okey, bila cakap ilmu, okey, antara rahsia yang saya nak share kan, kenapa saya berada di tahap sekarang adalah because ilmu lah. Okey, because of ilmu. Okey, so antara ilmu yang saya kuasai untuk saya kekal pada keadaan sekarang adalah ilmu-ilmu skop ejahan tanah. Skop ejahan tanah ni korang kena betul-betul faham skop ejahan tanah. Kan? Kalau buka baliklah buku Go tu, skop daripada start cari listing tu, betul analisa, betul semua tu kan, hinggalah close deal. Kalau boleh setiap skop tu anda faham apa tu skop tu. Okey, dan anda boleh buat. Okey. Dan antara ilmu-ilmunya branding. Ini pun saya masih kurang lagi. Branding ataupun kita panggil positioning kan. So time apa ni kawalan pergerakan ni lah untuk kita ambil masa kita untuk kita position diri kita di Facebook tu. Sekarang kan banyak orang tengok Facebook. So orang tak ada kerja lain sekarang ni adalah dia orang ambil tahu hal orang lain lah.
So dia ada orang ambil tahu hal kita. Siapa kita, branding lah, ceritalah pasal diri kita. Kan? Kita ni ejen hartanah, kita share lah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan hartanah tadi tu kan. Okey. Kaitkanlah dengan COVID-19 ni. Nak jual rumah disebabkan kesan COVID-19. Kan? So orang concern pasal COVID-19 sekarang ni. Tapi cuba kita kaitkan dia dengan hartanah juga. Kaitkan dia dengan kerjaya kita supaya diorang kenal kita. Just kita nak bagi tahu tau kat orang kat luar sana ni kita ni ejen hartanah je. Kita nak bagi tahu Ni dia ni. Dia ceritalah macam mana dia buat. Okey. So saya nak nak tanya sepanjang anda dah buat ejen hartanah ni kan. Dah berapa ramai orang yang anda beritahu yang anda ni ejen hartanah? Jiran anda tahu tak anda ejen hartanah? Jiran sebelah, jiran yang duduk kat depan, tahu tak anda ejen hartanah? Sepupu-sepupu anda tahu tak anda ejen hartanah? Saudara mara anda, pakcik anda, makcik anda, tahu tak anda ejen hartanah? Pakcik, makcik, wife anda, tahu tak anda ejen hartanah? Kawan-kawan anda, kawan-kawan dulu pernah bekerja bersama dengan anda, kawan-kawan yang dulu satu sekolah dengan anda, tahu tak anda ejen hartanah? Kalau anda belum lagi, banyak lagi orang tak tahu, don't fokus lah benda ni. Pergilah fokus, bagi tahu kat semua orang, anda ejen hartanah. Maksudnya anda punya kerja tu tak habis lagi. Orang tak tahu lagi yang anda ejen hartanah. So, macam mana listing nak dapat? Macam mana nak dapat listing? Macam mana nak cari orang yang anda nak bantu untuk beli rumah? Kan? So anda branding anda belum kuat lagi. Anda belum buat habis lagi kerja anda. Okey? Start position di anda. Okey? Saya pun masih lagi. Bila saya tanya soalan pada diri saya, sebenarnya banyak lagi kawan-kawan saya tak tahu yang saya ejen hartanah. Okey? Dan komunikasi. Okey? Komunikasi. Antara yang anda kena buat adalah komunikasi. Komunikasi ni macam start cari ilmu komunikasi. Komunikasi ni macam mana? Kita ejen hartanah ni kena pandai berkomunikasi. Okey. Contoh dulu kalau kita ada peluang untuk berjumpa dengan klien, is komunikasi one to one. Macam mana nak berkomunikasi dengan, contoh kita nak pergi inspection lah. Ada orang yang tak confident pergi inspection. Sebab apa? Sebab dia ada masalah komunikasi. Dia tak tahu dia nak berkomunikasi dengan owner tu. Macam mana dia nak bagi tahu dengan owner about servis yang dia nak bagi ni. Korang start belajar about communication one to one. Okay, communication, phone call pun penting. Sekarang ni kita tak dapat keluar, kita kena banyak menggunakan WhatsApp dan phone call. Phone call untuk dapatkan listing tu pun ada cara dia. Itu kena ada skrip dia. Kan? Macam ni kita nak berkomunikasi, nak minta kebenaran owner tu untuk kita jual rumah dia. So komunikasi WhatsApp sendiri. Macam ni kita nak reply WhatsApp bila buyer tanya kita. Okay, so time-time kita tengah dalam MCO ni, buat satu skrip. Bila buyer tanya pasal ni, contohnya tanya pasal nak view rumah, dia apa jawapan, standard jawapan kita. Bila buyer tanya pasal ego, apakah standard jawapan kita. Mungkin kita dah boleh buat satu skrip dan kita simpan, dan bila buyer tanya kita dah ada, okey, dah standard jawapan lah bagi kat dia. Ni kalau WhatsApp lah. Kalau phone call tu ada kena pandai bercakap lah. So benda ni kena praktis je. Buat lama-lama okey lah. Ilmu komunikasi. Okey. Itu adalah ilmu menilai listing. Banyak kita ni kena ada satu tahap yang kita boleh menilai listing. Listing boleh jual ke tak boleh jual. Aku tengok je, oh ini mahal harga ni. Dan kita dah boleh menilai. Ini boleh jual ni, ini boleh jual. Macam mana kita nak dapat tahap macam tu? That's why analisa tu penting.
Kan? Dia bilang analisa, so kita dah, sometimes kita kena buat analisa dan kita kena buat survey jugalah. Kalau kita farming kan, farming satu area, contoh kita farming area section 7, kita sometimes kita dah tahulah pusat komersial tu berapa harga dia, berapa MV dia. Flat section 7 tu, berapa dia punya MV. Okay, tingkat atas sekali berapa orang jual, tingkat bawah sekali berapa orang jual. So barulah kita ada mudah untuk kita menilai listing tu. Kita dapat satu listing, owner nak jual, okey. Owner nak jual pusat komersial, dia nak jual 320. Saya akan kata tak boleh. Tuan harga ni mahal kan. Sebab MV pun, bank value pun boleh bagi kat saya 300,000. So apa ni, harga orang jual dah 200,500. Tuan nak jual 300 dia memang tak boleh. So kita tak payah buat analisa pun, kita dah ada dah tahu dah. Dah boleh menilai dah. Listing tu boleh. Ya, so ni kena belajar. Ilmu ni kena belajar. Kita nak menilai listing. Tu belajarlah. Sebab kita ni buat online marketing. So bila online marketing ni orang tengok kita punya fotografi, orang tengok gambar kita. Okay. So time-time macam ni, sekarang ni bila kita kata e-viewing dia itu, video sangat penting. Sekarang ni kita kena, saya nak galakkan semua ejen bila buat inspection lepas ni kena buat video. So kita nak tak nak lagi okay, bila time-time macam ni kan, so kita kata viewing tak boleh buat lah sebab tak boleh nak keluar time COVID-19 kan. So video, bila ada video kita dah mudah lah. Kita share je video pada buyer tu, betul komis dia. Cik kalau lepas ni kalau dah COVID-19 dah okey nanti baru kita pergi confirm. Cik booking lah dulu. Mana dia boleh booking dulu, mana proses tu boleh berjalan, lepas tu kita boleh submit loan dia. Bank buka, bank tetap terima kes. Kan, kita dah proses tu. So nanti confirm lah balik viewing sekali lagi sebelum dia sign SMP ke. Kan. So videografi, kita belajarlah daripada yang pakar-pakar. Ada dalam kita punya KSA punya team ni, ada yang pandai fotografi. Iya, very good dalam fotografi. Abang Poi juga boleh pandai dalam fotografi. Boleh belajarlah daripada diorang ni kan. Okey, teknik fotografi ni dia punya teknik fotografi dia supaya gambar kita tu cantik. Bila kita masuk dalam online, dalam mudah, tu gambar tu cantik lah. Okey. Marketing. Marketing kita kena belajarlah pasal marketing. Okey. Offline, online, okey. Digital marketing. So sometimes ilmu-ilmu ni kita kena bayar lah, tak nak lah semuanya free. Kalau free kita dapat ilmu free, ni ilmu yang tak berkualiti sometimes. Kan? Ilmu yang basic. Kita tak nak ni, kita nak advance. So kita nak tahu marketing yang okey. Contohnya kita nak tahu online marketing, kenalah bayar sikit pada pakar-pakar ni untuk mengajar kita marketing. Kan? So pergilah kelas-kelas marketing siapa? Dr. Azizan. Pergilah kelas marketing siapa lagi? Najib Asadok ke kan. Pergilah kalau ABX tu pergilah yang kelas-kelas sipu ABX kan. Sipu bat tu. Okay, pergilah. So belajarlah. Marketing ni kena invest. Kita kena invest, okey. Okay, saya kata ni kerja kita nak bagi tahu kat orang marketing adalah memberitahu orang servis dan produk kita. Kalau orang tak tahu servis kita, produk kita, mana marketing kita fail. So kita kena beritahu kat semua orang apa servis kita buat sekarang. Servis kita adalah membantu orang jual beli rumah. So kita kena gunakan online dan offline untuk bagi tahu orang yang kita jual beli rumah. So kena belajarlah macam mana nak bagi tahu kat semua orang, macam mana apakah marketing yang efektif. Okay? Macam mana kita nak bagi tahu kat orang yang listing kita. Okay? Listing kita tak semesti kita bagi tahu dekat buyer je. Kita bagi tahu kat ejen juga. Saya perlukan anda bagi tahu saya apakah listing anda untuk saya tolong anda marketkan. Okay? Okay. So marketing. Setelah tu mortgage. Okay. Sebenarnya kalau korang perasan dalam jumpstart yang saya buat tu, okay, yang KSA Management buat jumpstart tu adalah sangat dia banyak benda dia cover kat situ. Kita ada cover, kalau tuan perasan masa minggu marketing kita ada cover skip branding. Kita ada cover skip komunikasi. Okay. Kita ada cover menilai listing tu. Kita ada cover marketing. Okay.
mortgage yang lepas ni sebelum MCO kita cover mortgage. Kan macam mana nak buat kiraan. So lepas ni pun lepas kelas saya ada Syafiq kot. Syafiq akan buat kelas. Macam mana nak apa is documentation. So kena belajar lah benda ni. So lama-lama faham lah macam mana kita nak buat kiraan semua tu kan. Okay. Sebab saya pun sekarang ni belajar lagi. Okay. Close deal. Close deal ni dia ada seni tau. Dia ada seni dia. Ada macam mana kita nak convince buyer tu. Macam mana kita nak suruh buyer tu bayar booking. Macam-macam kita nak suruh dia sign MOS. Okay. So ni adalah seni tau. Close deal ni adalah seni. Seni macam mana kita nak apa ni. Convince people. Okay. Close deal. Close deal dia kalau sekarang ni kita close deal one to one. Macam mana kita nak suruh orang tu beli produk kita. Macam mana kita nak suruh orang tu guna servis kita. Ini satu seni yang anda perlu belajar. Okay. Ilmu sale ni. Ini panggil ilmu sale lah. Sale kan. Buat sale. So macam saya pernah dulu masa saya belajar. Kalau kita nak buat perniagaan. Kalau kita tak boleh nak jual sebatang pen. Sebatang pen ni pun kita tak boleh nak jual, tak payahlah cerita pasal nak buat bisnes. So kena pandai menjual, kena belajar ilmu menjual tu. Macam mana kita nak jual. Dulu saya sendiri saya tak yakin saya boleh menjual. Tapi bila saya start dengan bisnes jual seluar masa tu. Dan saya aku boleh lah, jual one to one ni boleh. Aku boleh convince orang untuk jual kan. Bagilah produk apa pun kita boleh jual. Cuma cara dia, seni dia tu berbeza sikit. Kan saja cara presentation tu berbeza sikit. Jual pen dengan jual rumah berbeza cara dia punya presentation dia. So tu kena belajar proses loan. Ni belajar lah daripada mortgage, daripada banker. Okay. Proses jual beli semalam apa yang Izzati ajar tu sangat baik. Pada saya sangat baik. So simpanlah yang dia bagi tu, chapter yang dia bagi tu. Kan lepas ni kalau ada pertanyaan tanyalah dia. So bagus tu proses jual beli tu. Kita kena faham tu sebab sometimes bila kita dah close deal, buyer akan tanya, "Cik, prosesnya macam mana? Apa tu what's next? So berapa lama lagi?" Then kalau kita tak tahu ni susah lah sikit kita nak explain. Boleh lah tanya, sometimes saya tanya lawyer je. Kan, tapi lawyer pun kadang-kadang dia bagi terlalu simple. Dia kata sekarang ni kat sini. Tu kita nak tahu. So lepas itu apa pula what's next? Berapa lama proses dia? So berapa anggaran dia? Okay, hari tu Azizan ada sharekan satu Excel dan saya yang dalam tu dia ada beritahu proses lisur berapa lama. Dia dah ada dah yang apa tu proses jual beli tu berapa lama semua tu dah ada dah. So kita boleh guna lah. Okay. Seterusnya ilmu-ilmu yang kita nak kena tahu perusahaan kewangan lah. Okay. Kalau time-time MCO macam ni kan. So kita kena ada lah reserve fund semua tu. Kenalah belajar sikit pengurusan kewangan. Okay. So bila kita buat sale banyak-banyak, tu duit banyak, kalau banyak berbelanja pun tak guna tak. Kan? Macam mana kita nak gandakan duit kita, macam mana kita nak gandakan kekayaan kita. Kalau ada duit, macam mana kita nak gandakan lagi. So pengurusan kewangan. So ilmu-ilmu ni lah. Ni lah rahsia-rahsia ilmu-ilmu yang saya rasa korang kena kuasai lah. Okay, untuk anda berjaya dalam kerjaya ni. Okay, seterusnya anda dah ada mindset yang betul, anda dah ada big why yang menarik anda dah ada sikap yang baik, okay? Sikap yang menilai, menghargai masa. So anda dah ada ilmu-ilmu, tapi kalau ilmu saja tak ada tindakan, tak ada hasil, zero. So nak ada hasil kena ada tindakan, kena ada action sebenarnya. Kalau kita tak buat, tak payahlah nak cakap nak jadi top ke, nak buat sale lah, 2-3 sale satu bulan ke. Kalau anda tak ada tindakan, tak ke mana. So kena ada tindakan. So ada orang dia suka belajar je.
pergi kelas tu, dia attend kelas tu, dia attend kelas ni. Tapi last dia tak apply pun apa yang dia belajar tu. Okay. Balik habis belajar habis. Dia tak apply. So dia belajar, pergi kelas mahal, tapi kalau tak ada tindakan, so antara tindakan yang saya buat, saya adakan jadual harian. Okay. Ini to do saya. Okay. Hari ni saya nak apa saya nak buat. Things to do. Saya kena buat ni, saya kena buat ni. Tulislah. Pagi-pagi tu sebelum start tu, tulis dulu apa yang anda perlu buat hari ni. Dan rancang jadual harian anda. Okay. Pagi nak buat apa. Lepas tu tengah hari, lepas tu petang, malam, tu rancang dah. Kita ni semua sama je, diberi 24 jam tak? Semua sama dapat 24 jam. So macam mana kita nak manfaatkan masa yang kita buat tu untuk supaya kita dapat result. Banyak orang sibuk macam-macam. Kalau kita tanya, dia sibuk buat tu, dia sibuk buat ni, tapi hasil tak ada. Mungkin kita tengok balik dia punya jadual tu. Tengok balik dia punya apa yang dia buat. Main. Mohon siapa yang baru masuk tu, mute-kan anda punya mic. Bila nak cakap ni baru on balik. Main depan lah dek, jangan main dapur. Main kat depan je. Okay. So antara tindakan saya buat, saya adakan target monthly, yearly. Okay. So monthly, yearly saya buat target dia. Bulan ni saya nak close berapa. Okay. 1 tahun berapa saya punya target. Tahun lepas saya ada target 240,000 total fees claim. Contohnya. Tahun sebelum tu 2018 saya punya ni ada 120,000. So ada target baru kita capai. Dan bila ada target dia, kalau tak ada target, kita dah buat cantik-cantik dah vision board kita itu. Kita dah siap dah target kita tampal kat dinding, kita tengok hari-hari. Kalau tengok hari-hari je, kalau kita review target kita tu pun tak guna juga. Kena review lah. Review. That's why saya selalu kalau anda perasan, saya suka share result-result tu. So result-result penting tau. Boleh kita tahu, aku sekarang kat mana? Berapa dah jumlah sale aku? Berapakah jumlah yang sales drive tu kan, yang Tioman, yang Krabi tu adalah untuk ni lah, untuk menggalakkan kita capai target kita lah. Kan? So tengok kalau tengok yang sales Tioman tu, ni dia dah lanjutkan sampai 14 hari bulan. So inilah siapa yang tak claim lagi tu cepat-cepatlah claim. Jadi dapat satu tiket pergi ke Tioman kan. Mungkin ke Krabi tu mungkin susah lah, tak apalah. Jadi kalau 2020 pula punya sale drive. Okay, untuk ni kan. At least yang Krabi tu, Tioman tu dah boleh dapat satu tiket. Okay, review. Saya check result tu. Saya setiap bulan saya minta Wina tu admin finance ni data. Setiap kali saya minta dia, Wina tolong bagi saya final result. Tolong bagi saya punya income statement. Wina tolong bagi saya payment voucher saya. Saya nak tahu duit masuk tu duit apa kan, semua tu. So review goal anda, okay. Dan planning strategi, okay. So anda nak buat sale 3 satu bulan. Apa planning anda? Apa strategi anda untuk, okay, apa marketing yang anda gunakan? Okay, listing mana yang anda nak fokus? Top 10 listing, okay. Tadi dalam agency meeting pula ada juga, okay, dia kata okay, cari top 10 listing anda yang anda boleh fokus pada e-viewing. So kita sekarang ni tak ada masalah, kita adalah kita nak pergi viewing. So orang banyak tak close, dia kata sebab viewing tak boleh nak buat. So cari top 10 yang boleh anda fokus pada e-viewing, video ke apa ke kan. Fokus pada 10 ni. Okay. So setiap bulan kena ada planning, kena ada strategi. Manage listing anda betul-betul. Okay. Manage listing, gunalah kita sebelum ni kita ada ajar menggunakan sebelum ni siapa tu yang rental tu, dia kata menggunakan Telegram. Tu sangat bagus bagi saya. Dia cara dia manage listing dia. Belajarlah, aplikasikanlah apa yang kita belajar daripada dia tu. Kan, menggunakan Telegram tu untuk manage listing. Hasan ada share berkenaan listing menggunakan
Google Drive so itu pun membantu juga kan macam mana kita nak manage listing kita. Sebab tak ada business listing ni bila macam orang tanya listing kita tak ada tercari-cari mana gambar dia, mana detail dia. Kita pun dah tak tahu mana kita letak. Ada yang listing kita tulis dekat buku, ada listing kita simpan dekat dalam WhatsApp group contohnya. So kita tak tahu kat mana. So bila kita manage listing kita ni properly, mudahlah untuk kita capai listing itu bila kita buyer minta kita, bila agent minta kita, okey. Dan iklankan listing. Listing kena iklan, janganlah ada listing tapi tak iklan. Tak guna juga. Listing kena sentiasa iklan. Terus sekarang ni adalah masa yang terbaik untuk kita iklan listing kita tau. Kita cari listing pun adalah terbaik sebab owner ni duduk rumah kan. Start lah call dia orang. Kalau kita nak guna mudah tu pun boleh kan. Cari listing menggunakan mudah tu. Banyak owner yang tak sibuk sekarang ni. Dulu kalau call, minta maaf saya tengah driving lah. Minta maaf saya tengah sibuk ni. Sekarang ni dia tak ada alasan lah. Kita call mesti ada orang kat rumah kan. Itu time kita cari listing sana ni untuk kumpul listing kita, untuk iklankan listing-listing kita. Ni time orang tengok mudah, orang tengok Facebook. So ada banyak masa. Okay. Follow up klien kita. Okay, kena follow up klien. Itu saya cakap tadi lah. Jangan bila klien tu dah senyap kan. Macam mana kita nak pastikan kita committed lagi dengan dia. Dia sometimes bila dia tanya kat kita, dia memang dia nak beli rumah. Maksudnya kita nak bantu dia untuk beli rumah. Dia kalau dia ada masalah-masalah dia sendiri lah. Kalau dia contohnya loan ni tak lepas kalau nama dia seorang. Cubalah cari macam tuan ada tak joint borrower. Suruhlah dia share dengan apa? Join dengan isteri dia ke. Kan? Saudara terdekat dia kan. Okey. Kalau dia tak ada deposit macam mana kita nak ni. Okey, kalau dia ada APF, tolong dia. Kalau dia tanya tu dia memang nak beli rumah. Cuma macam mana kita nak bantu dia tolong beli rumah. Okey. Leverage other people time. Okey, ni saya buat yang mana saya gunakan staff lah. Saya tak bayar, tak mahal pun. Saya bayar 300 sebulan je. Saya bayar saya punya adik ipar untuk tolong saya iklankan listing-listing saya. Saya memang tak iklankan listing saya dekat Mudah, dekat Property Guru, dekat iProperty tu. Saya 10 orang yang buat. Dia yang tolong saya masukkan. So saya share kat dia, saya buat satu WhatsApp group, saya dengan dia dalam tu, dan setiap kali saya ada listing, saya masukkan dalam tu, dan dia akan ambil listing tu dan dia iklankan dekat Mudah, dia iklan dekat iProperty, Property Guru. So kerja saya dah ni lah, saya boleh fokus benda lain. Okay. So saya leverage other people time. Saya bayar lah. So kira-kira bila kita nak guna time orang ni, kita kena bayar lah. Tapi saya bayar tak adalah mahal sangat. Saya bayar minimum je 300 kan. Untuk ditolong saya iklankan. So iklan ni sebenarnya leceh. Siapa pernah buat iklan kat Mudah kan. Tapi kita ada share macam ni dia banyak dia buat draft dulu. Dia draft, dia simpan, dia save. Betul bila time yang sesuai baru dia post iklan dia. Macam tu bagus tak? Bila kita ada masa, time sekarang ni kita ada banyak masa kan dekat rumah kan. So buat draft banyak-banyak. Okay, draft iklan ni. Lepas tu contohnya besok baru kita ni share iklan kita. Okay. So kita sekarang kita banyak masa. Sebenarnya banyak masa dan kita banyak benda kita buat sebenarnya. Position dan branding ni kita kena berterusan lah. Pasal saya cakap tadi soalan saya, dah berapa ramai orang yang anda bagi tahu yang anda adalah ejen tanah. Jiran anda tahu tak anda ejen tanah? Kawan-kawan anda tahu tak anda ejen tanah? Kalau masih belum tahu lagi, dan anda kena fokus pada itu. Okey. Anda kata anda tak ada listing sebab anda tak buat benda ni. Okay. So manage database. Time ni adalah masa yang bagus tau untuk kita tengok balik. Dalam info saya ni banyak sangat nombor telefon buyer, nombor telefon. Sebab saya setiap kali buyer ni call ke, buyer ni masuk, dia akan save nombor dia. Okay. So ni time untuk kita manage lah database kita ni. Untuk kita call balik, buat engagement balik dengan diorang kan. Bila diorang, itulah saya cakap, bila diorang tanya tu memang diorang nak beli rumah. Alah kalau dekat tu. Okay. Okay, seterusnya mentor lah. Okay, saya dah share rahsia Big Y, mindset, sikap, tindakan yang ada kita buat,
Astrologer carilah mentor, carilah guru, carilah coach. Cari orang yang dah ada proven track record tau. Dia memang dah berjaya. Orang yang macam ni untuk bantu anda untuk untuk bantu anda untuk berjaya. Okay? Dan bila berguru ni dia ada adab. Okay? Berguru dia kena ada adab dia. Okay? Kena santuni guru anda. Okay? Kita ni kalau kadang-kadang kita pernah tengok cerita lah, cerita-cerita apa ni, orang kalau orang yang bersilat dulu kan, ada cerita yang bilang tu yang dia nak pergi belajar bersilat ni, dia kena naik gunung apa, dia kena pergi cari guru-guru, okey, untuk dia belajar, okey. So dia kena duduk dengan guru dia belajar berbulan-bulan, barulah dia boleh jadi apa ni, pendekar kan. So begitulah juga kita. Kita jangan tunggu guru kita datang cari kita. Kita cari guru kita. Aku tak tahu apa, aku tak tahu bahagian cari listing. Cari orang yang pakar cari listing. Pergi jumpa dia, buat appointment dengan dia. Tolonglah aku, boleh tak ajar aku. Dalam KSA ni banyak. Kalau tengok leader-leader kita ni yang willing untuk share dengan anda. Pergilah berguru dengan orang, pergilah belajar. Tapi jagalah adab berguru tu. Bukan kita cari dia orang, bukan dia yang cari kita okey. Dan ikut masa dia, janganlah kita pula nak ikut masa kita. Okey, aku nak ni, okey, apa ni, kena ikut masa aku. Mana boleh begitu, ikutlah masa guru tu. Okey, dia pun sibuk juga. Dia dah berjaya, dia memang sibuk, dia busy kan. Dia pun eja tanah macam anda juga. Dia pun ada appointment, dia pun ada time-time dia buat kerja. So anda kena ikut masa dia kan. Dia akan ada je masa untuk dia untuk bersama dengan anda kan. Hormati dia dan sentiasa doakan guru kita. Okey. Sebab ni bila kita buat ni, bila kita jaga adab guru ni, bila kita santuni guru kita ni, okey, ilmu yang kita dapat tu berkat. Bila berkat, itulah yang mendapatkan hasil. Okey. So ingat tu. So kita kena cari mentor lah orang untuk belajar. Okey. Sometimes bila macam nak close deal ni kan, sometimes susah saya nak ajar macam mana nak close deal. Sebab dia ada seni dia tau. Dia ada kaedah dia kan. Ini korang kena duduk dengan guru tu, bertalaki lah kan. Bertalaki atau masa dia pergi viewing tu, ikutlah dia. Dia cara dia macam mana dia cakap, macam mana dia handle the client tu, macam mana dia convince client tu. Benda ni dia susah nak belajar lecture macam ni. Anda kena bersama dengan dia dan anda tahu macam mana dia buat. Okey. Okay, cari mentor dan ingat ni akhir sekali kot. Ni akhir sekali. Ni amalan-amalan lah. Sebab kita ni, boleh kata kita rezeki ni bukan kita yang ni bagi kan. Allah yang bagi rezeki. So hubungan kita dengan Allah ni kena sangat-sangat baik lah. Dia lah yang memberi rezeki kan. So kita kena jadi hamba dia yang betul-betul follow arahan dia, ikut perintah dia. Okey. So kita kena jadi orang yang disayangi oleh Allah kan. Barulah Allah bagi rezeki kepada kita, barulah Allah tolong kita. Baru kita ada masalah ke. Sampai kadang-kadang bila kita buat benda-benda ni kan, kadang masalah tu kadang kita tu besarnya masalah ni, tapi sebenarnya Allah akan mudahkan dia. Kadang senang je kita nak ni kan. So kita apa yang kita buat tu lah, jagalah solat tu, solat siapa yang lelaki ni kan, solat berjemaah tu jagalah. Tapi sekarang tak boleh nak solat berjemaah kan, surau masjid tu tutup kan. So solatlah berjemaah dengan isteri, anak-anak kan. Tu time kita untuk solat, jaga solat berjemaah. Subuh tu solatlah berjemaah, janganlah solat seorang-seorang kat rumah. Bangunlah awal supaya kita boleh dapat pergi ke masjid dan surau kan. Okey, solat berjemaah kena jaga. Lepas tu
Utamakan ibu bapa, keluarga siapa yang ada ibu, ada bapa lagi. Okey. Tolonglah ibu bapa tu, bagilah duit pada diorang kan. Dan sentiasa minta doa diorang lah, ibu bapa ni. Sebelum kita pergi viewing tu minta mak doa ni. Okay, yang Kak Lina tu macam ni, mana dia close 1 point berapa juta tu kan, rumah baru tu. Itu dia cerita tu, dia cerita dia susah sangat buyer tu nak booking kan. Tu last dia kata dia minta mak. Dan alhamdulillah buyer tu booking. Okay. Cik Mat sini pun ada banyak dia share yang dia minta mak dia doakan. Kan. Setiap kali jumpa mak dia, mak kalau doakan abang mak dia ni kan. Macam tu juga lah, saya pun dulu mak saya dudukkan saya, saya sekali viewing mak tolong doa mak, abang lagi viewing ni, kan, tolong mak doakan kita. Kita jaga mak, kita cuba bagi cara hidup ibu dan bapa kita lah, itu lebih baik lah kan, keluarga kita, anak-anak kita kan, isteri kita, okay. Selain tu istighfar tu, istighfar. Sekarang ni saya banyak panggil counter kan. Counter bantu juga macam kita nak istighfar 100 sehari kan. Kejap je sebenarnya 100 hari ni. Bila kita tekan kan, astagfirullahaladzim, kejap je 100 lah kan. Jadi kita nak saya cuba juga nak follow yang Kak Ian punya tu. Saya bolehlah istighfar. Okey lagi kot kan. Duha ni saya dah dulu duha ni okey lah, konsisten. Sekarang ni duha ni kejap buat ni nak konsisten balik lah. Bagus lah yang Kak Ian buat tu, sebenarnya bagus tu. Kalau kita betul-betul buat kan, istighfar, kat situ kita boleh istighfar, kita boleh duha, kat situ zakat, setiap pagi sebelum subuh, sedekah tu, bagus lah tu kan. Zakat, sedekah. Apa yang saya amal juga Al-Waqi'ah lah. Setiap hari saya baca Al-Waqi'ah kan. Selepas subuh tu saya baca Al-Waqi'ah. Ni amalan-amalan lah yang kita boleh buat, yang bila kita buat ni semoga rezeki kita dipermudahkan. Okey. Itu saja. So saya open pada soalan. Ada soalan ke? Semua masih ada ke? Tak aku cakap seorang-seorang ni. Ada soalan? Soalan. Tanya je lah apa-apa. Ada 30 orang kat sini. Okay, korang on betul korang. Sifu nak tanya. Okay. Okay. Tanya. Okay, nak tanya. Macam mana boleh jadi sangat konsisten? Okey, kerana boleh jadi sangat konsisten. Saya rasa bila tak soalan tu kan, macam mana saya boleh konsisten tu, saya berbalik pada big why pun. Sebab big why itu yang menyebabkan saya konsisten. Itu yang saya kata korang kena start gali balik apakah big why korang. Sebab big why itulah yang menyebabkan kita konsisten tau. Sebab saya percaya kan, kita ada masa-masa kita lemau. Itu memang saya pun lemau. Ada masa saya malas, saya macam malas ni. Malas orang nak pergi kan. Ada orang call lagi nak viewing tu. Malas tu nak pergi viewing ni kan. Tapi sebabkan big why tu macam yang sebenarnya kena pergi juga. Kena pergi viewing juga. Sebab saya big why lah. Big why anda kena sangat kuat. Kena sangat besar untuk tarik anda time-time anda malas, time anda lemau, time anda down ni. Tak ada buat konsisten lah. Okey dah ni soalan tu? Jawapan tu?
Okay. Soalan lagi? Lama pula hari ni dia tak tahu stop kan? Kita dah tambah 40 minit Tadi dah tukar kepada unlimited. Oh. Bagus lah. Sebab tadi agency meeting tu duk tukar-tukar je. Saya keluar lah saya pun keluar. Boleh set time tu ada 30 minutes ke ataupun tengah-tengah conference tu boleh tukarkan jadi change to unlimited. Nanti dia letak message in the screen. Oh, okay. Saya nak tanya lah. Okay. Macam mana kita buat online tu, online viewing, inspection boleh buat online ke? Okey. Sekarang ni apa yang kita boleh buat kan, time-time sekarang ni kita pun tak ada nak keluar kan. Kalau inspection, apa yang kita boleh buat adalah bila kita call owner tu, dia kata dia nak jual rumah kan. Okay, masa sekarang ni kita tak boleh nak pergi rumah dia kan. Sebab time ni kita boleh minta dia lah kot. Minta dia tolong ambilkan video rumah dia. Dia kata kan. So saya kata saya perlukan video sebab video ni membantu untuk saya marketkan rumah tuan lah. Sebab time-time macam ni orang tak boleh nak datang nak viewing. So dia orang perlukan video. Mungkin kita boleh minta owner ambilkan video kan. Ataupun itulah macam saya kata selepas ni kalau semua dah okey, keadaan dah kembali okey, bila kita viewing jangan lupa ambil video. Video rumah. Okey. Dan apa ni viewing, okey, e-viewing tu menggunakan video je lah. E-viewing ni ada kita gunakan video tour. Maksudnya kita masuk rumah tu dan kita tunjukkan okey ini living area dia, ini dia punya bilik, ini dapur dia, kita tunjuk. Okey, menggunakan video lah. Itu menggunakan video. Okey. Boleh tak Yan? Boleh. Atau minta dia buatkan lah kan? Minta tolong lah sebab sekarang ni keadaan ni susah sikit kan kita nak pergi viewing kan. So susah kita nak pergi inspection, so minta tolong owner lah. Okay, boleh. Okay, faham Cik Satu. Soalan ni, lama lagi ni, banyak lagi masa ni. Apa? Okay, ada soalan lagi? Ada soalan? Arifin. Okay, Ben. Elok pula. Arifin Okay, Ben. Tanya. Sementara kita tengah kawalan pergerakan ni, ada ke potensial yang kita boleh buat jump start melalui Zoom? Okey. Itu cadangan yang bagus tu lah. Okey, sebab itulah saya faham. Okey, kita tak dapat nak berkumpul macam dulu. So saya akan discuss dengan Jumpstart Committee untuk adakan macam mana kita boleh adakan Jumpstart tu gunakan Zoom ni lah kot. Kan? So itulah saya kata even kita tak bertemu pun kita still boleh buat. Apa saja tu saya cakap tadi macam COP, CPP tu, Faststart ke WASH ke semua boleh berjalan. Tetap dalam bentuk online ni kan. So itulah tak apa, yang tu saya akan discuss dengan Jumpstart Committee untuk kita adakan jugalah Jumpstart walaupun mungkin dijangka akan disambung lagi kan. Lagi 2 minggu, so kalau tambah 2 minggu yalah, takut orang sejuk lah. Jumpstart ni dia kena terus continuous buat kan. Tak apa, itu nanti saya akan saya akan maklumkan. Okay, man. Okey, saya ada soalan. Ya, Syarif. Masalah saya kalau tak ada view, hampir tak ada viewing langsung. Tu apa masalah ni? Okay.
Maknanya kurang sangat client engagement lah. Walaupun kita dah advertise, mungkin advertise tu tak berapa efektif ataupun ada apa-apa makna lah. Ataupun kita kena mula dengan COA, dengan rumah-rumah yang agak boleh jual tu macam mana? Okey. Dia cakap pasal viewing ni kan. Bila tak ada viewing ni sebenarnya kenapa bila tak ada viewing dah orang tak call iklan kita tu lah. That's why kita tak ada dapat orang nak tengok rumah tu kan. So that's why kita kena tengok balik kita punya, menilai balik listing kita tu. Adakah listing kita tu betul-betul berkualiti, listing kita tu boleh jual atau tidak. Okay. Kena buat analisa balik. So kalau listing kita tak berkualiti tak apa. So kita ambil je listing-listing orang lain. Banyak je listing-listing COA tu yang berkualiti yang boleh jual. Okay, so ambil je listing kawan-kawan ni untuk kita ada viewing. Okay. Seperti saya kena gunalah. Betul lah tadi tu COA tu. Ambil lah listing-listing COA. Iklankanlah dekat Mudah, dekat mana-mana. So pada saya semua iklan berkesan. Kalau pakai Mudah ke Mudah, saya memang pakai Mudah memang berkesan. Property Guru pun saya dapat call juga, iProperty pun saya dapat call juga, banner pun saya dapat call juga. Cuma sekarang ni kita tengok balik, kalau bila kita dah dapat call tu sebab apa? Sebab kita punya mungkin iklan kita kurang ataupun iklan listing-listing yang kita iklankan tu tak berkualiti lah, tak boleh jual kan. So kita kena ambil lah listing kawan-kawan untuk kita ni lah. Okay Syaris. Okay, lagi satu macam kita tengok kan, market 114 tu kadang-kadang dia hot, kadang-kadang dia sejuk. Perlukah kita keluar daripada kawasan kita untuk buat farming? Pada saya okey je. Contoh kalau Puncak Alam tu dah sejuk kan, pergilah Meru tu boleh jual tu. Meru ataupun pergilah yang berdekatan lagi, pergilah Sarjana Utama. Ada je ejen-ejen kita jual kat Sarjana Utama tu kan. Sarjana Utama yang berdekatan lah, Sarjana Utama, Meru, ataupun kita boleh pergi ke Desa Coffee tu. Saya tak pasti Desa Coffee tu boleh jual atau tidak, tapi Meru saya ada jual banyak juga rumah dekat Meru. Meru tu rumah-rumah bawah 300 pun banyak lagi. Okey. Baru ni saya jual Taman Meru Jaya 2 harga 280. So banyak rumah yang bawah 300 lagi Meru tu. Tu Meru kan Puncak Alam tak jauh kan. Rumah yang bawah 300 lah, kawasan pasal Puncak Alam ni mungkin salah satu dia punya tu banyak rumah undercon. So dia competition dengan rumah undercon lah. Market tu ada, cuma dia tak berapa ni lah. Tapi rumah undercon kat situ mahal juga je Riz. 400 ke atas kan. Rumah undercon kalau baru dia keluar tu apartment 220. Oh apartment lah. Apartment lah 220. Lepas tu yang macam Laman Haris tu dia punya harga ada jual 550, ada yang 450, ada yang 400. So yang tu agak volatile lah dia punya harga kat situ. Sebab kalau tengok demand dia tak ada. Kalau tengok demand banyak 500 ke bawah. So kalau 500 ke bawah, kalau di Puncak Alam orang prefer landed daripada apartment. Sebab landed pun boleh dapat bawah 300 kan. So better dia orang go for landed. So landed yang dia nak biasa yang bawah 300 lah. Betul. Yang dia orang cari, tapi yang bawah 300 tu dah tak banyak lah. Ada lah tapi tak banyak lah. Dia dah jadi macam second hand, ada tangan yang kedua lah. Maknanya tangan yang kedua, orang tu nak jual pun dia tak boleh nak turunkan harga. Betul, sebab dia beli pun dulu. Dulu pun dia beli mahal lah kan. Macam dia dah beli 270 kan. So dia nak jual 300 pun tak boleh. Dia kata boleh jual pun 300.5. Tapi mungkin ada yang tangan first hand je lah. Tapi ada kena cari lah. Yes. Sebab dulu kalau saya main Puncak Alam dulu, yang rumah bawah 300 banyak saya fokus pada Fasa 1, single story. Ada juga saya jual dulu single story Fasa 2 tu. Fasa 3 pun dulu boleh dapat lagi bawah 300, tapi sekarang dah mahal lah. So that's why Meru still okay lagi. Meru boleh dapat lagi bawah 300. Kena cari kawasan Meru lah. Meru.
Puncak Alam mesti ada pembeli tapi cuma tak banyak lah. Dia banyak choices lah. Dia banyak pilihan. Siapa yang Cari boleh buat, mungkin buyer-buyer yang Cari dapat ni propose kat dia rumah Meru. Meru tak jauh pun dengan Puncak Alam kan. Kadang-kadang dia orang yang beli Puncak Alam ni, dia orang kerja kat Shah Alam, dia orang kerja dekat KL. So kalau setakat Meru okey lagi untuk kita keluar highway semua kan. Propose lah. Kata Puncak Alam tak ada, orang propose listing lain, Soalan? Kak Cik. Kak Cik nak tanyalah. Macam mana Cik Safirul menggunakan database tu? Data-data maklumat yang Cik Safirul kata-kata Cik Safirul simpan. Okey. Menggunakan ke kalau macam mana saya simpan? Macam mana saya simpan? Simpan dan menggunakannya. Menggunakannya. Okey. So macam ni ya, antara cara yang saya buat, bila setiap kali ada call, setiap kali ada WhatsApp daripada klien, so saya akan save nombor ni. Contoh kalau dia adalah pembeli, okey, so saya akan letak dia punya save nombor dia start dengan PB, potential buyer lah. PB, lepas tu saya letak nama dia, PB contohnya PB Kak Cik. PB Kak Cik, lepas tu dia tanya rumah kat mana. Dia tanya rumah dekat Jalan Kebun. Saya tulis PB Kak Cik Jalan Kebun. Saya save nombor ni. So, macam mana saya gunakan database ni pula? Saya menggunakan WhatsApp broadcast. Okay, yang mana saya akan broadcast balik pada dia ni listing-listing di Jalan Kebun. Okay, bila saya dapat listing Jalan Kebun daripada COA semuanya, saya akan broadcast pada dia. Saya hantar pada dia. Ni macam mana saya gunakan database ni lah. Saya kumpulkan orang. Orang yang tanya Jalan Kebun, saya kumpulkan orang dan saya buat satu broadcast. Tahu kan broadcast tu kan? Tak tahu lagi. Mungkin tak apa, lepas ni kita buat kelas WhatsApp broadcast sebelah. WhatsApp broadcast tu dia saya masih guna lagi tu. Dia bukan semestinya kita broadcast pada pembeli-pembeli je. Kita boleh broadcast pada ejen-ejen juga. Okay. So database ni, itu juga yang kalau itu Rohana tu dia share macam ni dia manage database dia. Dia akan buat Telegram tu. So listing-listing COA ni dimasukkan dalam satu grup Telegram dan di private kan. So bila dia dapat satu database ni, database dia dapat kat Jalan Kebun. So dia akan invite pembeli ni masuk dalam dia punya Telegram. Yang dekat situ dia share semua rumah-rumah dekat Jalan Kebun, dekat Shah Alam je. Ini antara yang cara yang kita boleh guna lah untuk menggunakan database ni. Okey Kak Cik. Yang broadcast tu tak apa, nanti mungkin tu kena ni lah, kalau Kak Cik tak tahu nak guna tu kena jumpa one to one ajar macam mana nak guna broadcast. Tak pun nanti buat video lah macam mana buat guna broadcast kan. Kalau buat video tu lagi bagus lah, boleh kita tengok banyak kali kan. Boleh, saya take note buat video video broadcast Terima kasih. Sama. Ada lagi? Kenapa? Jangan. Yang lain ada? Abang Poy ada tanya? Sekarang ni pasal macam tu lah tadi cakap, kadang-kadang this week ni bila message orang, call orang, either orang tak pick up, orang message pun lambat respon. Kadang-kadang bila kena macam tu rasa down sikit lah, tapi tak boleh stop lah, tak boleh pick it down. Kena reducekan aktiviti tapi kena keep going lah. tak macam masa bulan lepas semua orang respon, semua orang apa. Sekarang ni senyap aje. Senyap bila tanya dia orang senyap lah. Bila tanya senyap.
Yelah pasal kadang-kadang diorang tak pick up the phone, so kita WhatsApp lah. Bila WhatsApp pun kadang-kadang next day baru diorang respon satu. Oh, okey okey. Susah nak dapat respon daripada buyer ke, daripada apa ke, semua just macam orang semua panik lagi lah. Mentality still thinking COVID-19. Betul. Tapi tak boleh give up lah. Saya still apa? Saya still cari listing lah regardless. Negeri naga. Dan ada buyer yang suruh cari rumah, saya pun cari rumah. Tak habis lagi. Okey. Orang suruh cari rumah, Sambung. saya nak cari rumah untuk orang, owner pula tak respon. Okey. So don't give up lah, don't give up. Mungkin dah minggu ni macam orang masih lagi macam bercuti lah kan. Oh, dapat duduk kat rumah best, dapat apa spend masa dengan anak-anak dan keluarga kan. So ada share resepi lah, buat kopi lah kan. So mungkin dia orang masih sibuk dengan benda-benda tu. Mungkin minggu depan tu mungkin dia orang dah start gelisah dah lah kan. Dia tak pergi kerja ni kan, kerja tu berlambak kan. Mungkin dia orang start ni lah. Aduh. Kita tengok lah minggu depan insyaAllah kot. Tapi terus juga lah, terus communicate lah dengan klien. Kena keep communicate lah, kena once tanya dia apa khabar ke apa. Something lah. Betul. Dia tahu yang kita ni bukan ada kan di sini lah. Betul, engagement kan. Teruskan lah buat engagement dengan klien. Anwar ada soalan Anwar? Tak ada setakat ni. Cuma yang apa ni dalam listing apa ni kawan-kawan tu, kita kena minta kita just boleh ambil ke atau macam mana tu Syafirul? Okey. Dia kalau konsep dia listing yang dimasukkan dalam KSA listing, NFC listing, Asia's listing tu, konsep dia bila dia masukkan dalam tu memang dia nak berkongsi, dia memang open for COA. So boleh je ambil dan terus jalankan. Tapi kena bertanya sebab takut listing tu dah dijual. Okey. Kalau kita ambil listing dah dijual. So better tanya dulu lah listing tu. Untuk starting kan nak cari listing tu mungkin bukanlah kata tak ada. Mana yang ada tu kita boleh try dulu. Betul. Ambil je listing kawan-kawan ni. Banyak juga listing tu yang boleh jual, yang betul-betul boleh hot lah kan. Tapi apa ni Syafirul nak tanya kalau macam saya duduk Damansara, dia better kalau kita nak cari macam contoh nak jual rumah, nak buat sub-sale ni kan, yang berdekatan ke atau tak kisah? Macam saya ni sebab lebih pada kalau nak ke mana-mana tu naik motor, saya tak ada nak kisah sangat. Boleh je pergi mana-mana. Okey. Dia bila cakap pasal area ni, better lah area yang kita duduk kat situ. So senang tu, tujuan dia senang apa tau, sebab bila listing tu berdekatan dengan rumah kita, so bila kita nak bila klien nak view dan kita boleh datang ke tempat tu dengan cepat lah. Contoh kalau saya dulu saya duduk Kelang tu, saya farming area Puncak Alam. Mula-mula tu memang excited lah nak pergi, tapi dah lama-lama tu saya kata, tak boleh ni, nak pergi sana pun dah 40 minit. So rasa macam jauh sangat. So saya start fokus tahun 2019, saya start fokus area Kelang. So senang, dekat je saya bila saya nak viewing kan. Farming area sangat penting lah. Lepas tu nak tanya kalau macam contohlah, kalau macam saya kan baru lagi. So dia punya starting tu macam contohlah rumah sub-sale tu nak range tu macam mana harga dia? Rumah sub-sale? Sub-sale. Okey, untuk baru-baru ni, untuk beginner ni pada saya fokus lah bawah 500 dulu. Ribu lah. Sebab 500 ni memang ada demand tinggi untuk bawah 500 ni. So nanti dah okey sikit kan, dah jual 2-3 rumah. Kalau rasa nak pergi ke bawah atas 500 tu pergilah. Buat masa ni buat fokus dulu bawah 500. Yalah betul juga tu. Yang mahal kan. Orang tengok je. Nak tanya satu lagi, kan kalau ikut NCC kan 28 dengan 29 dia postpone 28, 29 NCC. Yang NCC punya kelas tu. Dia postpone
Belum ada apa-apa ni lagi, arahan lagi. Mereka pun masih tunggu dan lihat lah. Tengok apa ni, whether benda ni akan berlanjutan atau tak. Kalau tak mungkin on lah. Tapi kalau Okey. kalau ada apa penangguhan ke apa, dia akan maklumkan lah. ATC tu saya boleh tak nama dululah sementara ni. Letak je nama dulu. Kat dalam grup tu. Okey. Aizam ada tanya, Azam? Soalan? Asra ke Azra? Dia ada yang dah off video ni, mungkin dia pergi masak tu. Azra ada lagi? Dah berapa kali banyak minum lah. Yalah besar. Eri ke Eri? Ray. Oh, okay. Pasal tadi yang tanya pasal broadcast tu, boleh tengok dekat YouTube. Type how to broadcast from WhatsApp. Diorang ajar semua benda ada. Okay. Kak Cik, tengok ada dalam video YouTube. How to broadcast macam ni? Keduanya ada dapat call daripada Chinese lah pasal daripada company iProperty. Dia kata we offer the discount for iProperty for this COVID. Jadi saya tak berminat lah pada mulanya. Memang saya tak ada communication antaranya. Dia kata this not the right time for me to buy your package whatsoever. Tapi dia kata yang bagusnya, yang pada mula saya tak percaya, kata dia actually this was COVID, our viewer is very high viewer. It's the right time. Masa ni adalah paling banyak orang nak view, orang kata apa, pasal rumah whatsoever. Mula tak berapa percayalah bila Cik Safirul cerita pasal benda-benda ni, yang kita patut sebenarnya inilah masa paling banyak orang tengok, baru saya ada beli sikit dah. Jadi betul lah, maksudnya apa yang dia cakap tu mula tak percaya. The third thing is, yelah kalau tak ada talk ni saya pun agak leka because of sebenarnya ada a few buyers yang dah WhatsApp dulu, dia dah senyap, mute. So patutnya ni lah masanya kita buat follow up. Jadi saya talk hari ni ada agak sedikit orang kata boleh katakan switch on lah untuk buat take action in term of online lah. Itu je lah komen saya. Okay. Bagus. Good comment lah. Okay. Keep it up lah. Terus buat engagement dengan klien. Itulah. Viewing iklan time ni lah, masa-masa orang banyak masa ni kan. Untuk orang tengok handphone. Dan actually yang PP hari tu yang datang pun dia pun tanya tentang watch. Dua orang lah tanya. Saya pun macam I'll let you know lah. Contoh je rupanya kita boleh buat sebenarnya online. Kan? Ada banyak benda. Kita boleh buat online sebenarnya. Betul. Tak terfikir. Kan. Itulah. Tu nanti kita akan ni lah, akan panggil recruiter. Kita akan buat Zoom meeting. Kita bincang macam mana kita nak buat supaya recruitment berjalan, sale pun berjalan kan. Kita jangan give up lah. Even buyer sebenarnya, buyer side yang dah sini pun boleh keep on hire diorang balik. Hire diorang balik lah. Itulah, tu database kita dah ada database. Saya tak buat tu, patut saya kena buat. Kita dah ada database. Bila talk ni boleh saya terfikir, kenapa lah aku tak buat. Yalah. Weh. Ya. Tadi yang kata property contact tu, berapa package yang dia tawarkan? Dia ada package A, B, C. Nanti saya forward dekat group. Dia dah bagi murah tau. Ada package A, package B, package C bayar monthly. Dia buat macam tu. Nanti saya forward tekan. Oh, bayar monthly ya? Dalam group. Bayar monthly ya? Bayar monthly. Oh, bagus tu. Tahulah secara benarnya. Saya takut scammer tapi bila hantar WhatsApp semua tu
okey pula. Bila saya senyap, dia follow up. Are you agree? Let me think about it. Macam tu je lah. Nanti saya forward pada team, pada group kita. Bagus tu. Oi, Ray dah terjun lah. Nama cari swimming pool. Kalau scammer, satu team kena scam tu. Cari Ray. Orang kata jangan down seorang-orang. Kalau down biar ramai-ramai. Ada swimming pool lah. Ada bawah ni gym tak tahu buka ke tutup. Dah lemau ni. Aduh. Market value kat situ apa? Apa dia? Market value depan kau tu. Ya betul boleh bergerak. Market value belum lagi boom ah. Ray, betul boleh swimming. Corona having full party. Sini macam still lagi macam below market lah, saya pernah tanya. Tapi Rumah tu tak nak jual ke? nak jual? Alah, duduk pun baru belum setahun. Boleh lah ni gua murah ni. Banyak tengah menanti ni. Ada orang nak jual 460. Mahal ke? 260? 460 lah. Soho ICT. Studio Dia studio rasanya. Soho okay. Studio lah kot. Harga tu reasonable lah. Reasonable. Sebab saya beli. Harga tu reasonable. Saya beli 360. Jadi kalau 46 plus tu kira okey lah. Masa beli berapa? 360 dulu Ada orang lagi beli lagi murah. Ada beli lagi awal lagi murah. Saya lambat sikit lah. 360 lah masa beli. Kira tak berbaloi sebenarnya sebab tak ada bilik. Tapi because of under commercial place kan mungkin agak dekat dengan shopping complex lah. Jalan kaki je. Besok ada LRT lagi naik kot. 2021 buat LRT. Hari makan kaucon lah. Hari makan kaucon. Cicon lah. Tak ada sale makan Maggi je. Botak kepala dah. Tesco ke tu? Kau tak pergi Tesco ke? Ini kena kurang kat rumah. Rumah aku tak bagi keluar. Stok dah banyak. Aduh. Jiran tak pakai Abang Zul so pergi. Pula. Tadi aku ni nak kira dekat Syafiq ni santan. Santan tak cukup lah nak masak kari. Mungkin nasi siang lah. Syairah ada Syairah. Mana Syairah ni? Tak keluar suara. Tak ada. Mana Syairah ni? Apa yang bertanya tadi Syairah? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Mana Syairah ni? Mana Siti senyap kan? Mana tukang mimpi tak ada soalan. Mana Siti tak jumpa pun. Siti bersuara sikit Siti. Ada ke? Tadi dia kata nak masuk. Siti mana Siti? Ada ke Siti? Wah. Tak ada. Tadi. Aduh. Dia tanya saya macam nak masuk Zoom ni. Saya dah bagi tahu takut dekat lepas tak pernah masuk pun. Tak apalah, nanti arah-arah abang sharing ni Siti ada lah. Tak, nanti aku suruh dia block. Suruh dia block. Dia tak dapat masuk lah. Tadi dia nak masuk. Tak masuk. Apa nanti kau ajar ni. Abang punya sharing dia ada Ajar apa? Ray, kau tendang dulu Abang Zul dulu. Kau tendang Abang Zul keluar baru kau invite Siti. Aduh. Kak Ismi ada tanya Kak Ismi? Ada ke tu? Itu ada. Banyak dah off video ni. Tengah masak ni ke? Ayu ada Ayu?
Azari dengan baby tu. Dah Azari nombor baby ya. tembam si baby kau. Macam ayah dia juga lah, temam. Ayah tembam kat perut dah. Belajar Azul. Ayah dia temam. Dia tengok baka lah. Kau sebut sini kuat sangat. Aku terpaksa pergi jauh sikit pada wife aku. Abang tengok bini Jadi, as kerja. As kerja. Kerja abang. Ya. Bank kena kerja. Kau cuti tak? So jadi wakil dia lah tolong dengar. Kau kerja, kau tak kerja Boleh? lah? Kau tak kerja lah? Cuti lah, hilang tutup kedai. Tu kedai. 2 minggu. Okay. Ada soalan? Ada nak tanya sebenarnya. Tapi tak tahu nak tanya macam mana. Tak apa, tanya je. So, ada satu rumah ni Okay. yang dijadiin kondo. So kondo ni kita orang dah view rasanya 20 kali dah. Uish, banyak berbelas kali lah. Tapi banyak orang tanya, banyak demand, banyak yang OA, lepas tu banyak yang direct buyer. Tapi tak lekat-lekat. Rasa macam dah give up ada dengan kondo ni. Sampai ada orang tanya macam tu pun kita macam malas nak layan. Nak pergi view ke tak gitu. Mana tu? Tak tanya feedback yang bawa view tu. Kenapa dia orang tanya? Sebab kita sebelum view pun tanya. Nak kriteria macam mana. Dia kata nak dekat dengan LRT. Kondo ni memang sebelah LRT pun. Betul-betul sebelah LRT, jalan kaki je 2 minit je tu. Okay. Tapi dah tengok rumah cun harga below market. Tapi kata tak minat juga. Tak tahulah berhantu ke. Ada something kan. 20 orang Dia daripada 360 dia buka tu. So dah push dah tekan sampai sekarang jadi 310. MV dalam 37. Okay. 370. Tapi itulah dah turun macam tu pun orang tak nak juga. View banyak. Tiap-tiap bulan mesti ada view. At least 2 kali. 2 ke 3 kali at least sebulan. Rumah tu saja. Di mana ada? Kan? Rasanya aku nak cakap dengan abang kot sebelum ni. Ada. Kat rumah ni. Betul. Itulah. Demand ada kan? Demand ada. Mana iklan. Demand ada. Demand ada. Cuma itulah kenapa buyer tak ni harga pun dah kena buat tu. Ada satu tu dia siap kata memang betul-betul nak cari dekat Lee Jardin ni. Memang nak rumah tu. Dia pernah sewa dekat situ. Tapi dah pergi view semua dah kata okey suka. Lepas tu balik fikir tapi tak jadi pula. Tak propose unit yang lain? Ada jugalah propose tapi dia tak nak sebab kalau area situ kalau ikutkan apartment pun yang workout punya type pun 300 lebih dah. So tu satu je kondo yang betul-betul sebelah LRT. Ada lift semua, ada swimming pool semua. Dan harga dia pun lebih kurang dengan harga apartment juga. So kalau kita orang propose yang apartment yang workout sampai tingkat 3 pun dah 280, 290. Reject juga. Tu masalah. Cuba kena buat survey. Apa dia? Kena buat survey kot WhatsApp balik 2-3 orang lah tanya sebab apa beritahu tak sebab apa dia tak nak. Mungkin jawapan sama kot. Kan kita tak tahu kan. Tak pelik tak? Itulah kita tahu pelik tak? Ni unit ni paling banyak lah. Sampai kita orang dah hafal lah semua. Apa unit ni semua dah hafal lah. Tapi dah sama lah orang kata. Tak boleh. Tak lepas-lepas. Tapi kat situ ada orang jual tak? Ada saja lah tapi kalau tengok dekat bridge pun ada je transaction yang latest pun ada. Cuma mungkin masalah satu rumah ni kita orang perasan dia unit ni macam unit basic lah, tak ada apa, lampu semua dia owner dah cabut lah.
Okey. Lampu, kipas. Semualah macam rumah baru nak masuk. Rumah baru siap. Kosong lah. Ke kita nak kena convince owner drop lagi. Ha. Dah Mungkin banyak dah drop pun dah 3 kali drop pun. cubalah kata based on kata boleh buat alasan macam ni lah kata based on 20 buyer saya bawa ni semua kata harga still mahal lagi lah. So cubalah convince dia untuk turun lagi. Sebab cakap lah rumah pun basic. Kalau boleh turun lagi tu bagus. Lepaskan member yang belum terus. Nak cuba jugalah sebab susah lah orang ni. Demand tu ada, bukan tak ada demand. Ada yang tanya. Rasa kena offer macam benda yang lain sikit kot. Kita orang ada offer ni. Kita offer kalau kat buyer, kalau you beli dekat rumah dengan kita kan, kita bagi kipas dengan lampu. Bagi sedikit bagi. Tak lekat juga. Rumah tu TV bagai kan. Rumah tu Kecil gelap. swimming pool kecil. Macam mana? Rumah tu gelap. Rumah tak gelap, rumah tu corner unit. Cahaya okey. Corner. Okey ya. Kena tanya buyer balik kot Viewing tempat pun orang viewing. je WhatsApp balik. Kenapa tak nak? Viewing pun main nampak KCC. Panggil Ustaz. Panggil Ustaz. Panggil Ustaz Sofi datang. Azankan. Tak boleh keluar kalau boleh. Kena ni lah. Mungkin nak kena mesti buat Yasin ke rumah tu. Kena siram air Yasin. Okay, tapi Bagi Zul, rumah ni okey, rumah bagi Zul. dalam bumi. Oh dah bumi Cina lah. Masalahnya Tujuh bunga campak dalam rumah tu. InsyaAllah. masalahnya Melayu tengok tak nak, Cina tengok tak nak, India tengok pun tak nak. Macam mana? Kuat tu. Jiran jiran macam mana jiran? Jiran okey. Ada benda dalam tu kot. Rumah tu. Sampai dia kata ejen lain pun dah tak bawa buyer dah. Oh dah give up lah. Ejen lain tak bawa buyer dah. Orang kalau masuk rumah tu tak meremam bulu roma. Ada Tak jin. nak kita orang masuk, boleh berlari-lari. Ada rasa apa-apa lah. Budak-budak lah. Budak-budak tak rasa apa pun okey ada kot. Budak-budak okey. Kau yang kena mana bunga. Tahu dah bang. Tapi aku share sikit lah. Dulu aku pernah kat rumah tau. Banyak kali kat view. Aku rasa dekat lebih 20 kali kot view. Tapi at the end close lah. Tapi masa halfway tu, awal-awal masa view tu, rumah tu ramai yang nak. Tapi sebab dia gelap tau. Jadi aku advise owner untuk cat balik, buka langsir, biar macam basic balik lah. Dan lepas aku buat macam tu, baru yang buyer-buyer yang datang semua macam feedback okay lah, better lah kan daripada sebelum ni kan. Then last ni rezeki Syafirul dapat kod A dengan dia. Masih 20. So maybe tak apa, teruskan je lah viewing tu, teruskan je. Ada tu rezeki. Kena kod A dengan Ferul kat kot. Mungkin tu kan. Share listing. Dia dah banyak lah. Aku bagi kau share dengan orang lain. Share dengan aku lah. Siap. Yang belum close lagi ya. Yang belum close punya rezeki tu. Siapa-siapa nak kod A boleh lah. Unit ni memang Di situ dekat mana? Nak tengok boleh? Di situ dekat mana? Share. Share dekat Telegram pun dah banyak kali share dah sebenarnya. Boleh ke? Apa nama dia? Di Jadin. Di Jadin. Nama bapak aku. Itu on tengah tu. Boleh on tu. Boleh on. Feng Shui dia kira on lah. Dia pun ada rumah kat situ. Dia cakap rumah tu dah 8-10 kali dia showing kat orang nak. Anak nangis satu. Asmida cakap dia. So far tu je lah masalah rumah yang dah viewing banyak kali tapi tak sangkut-sangkut. Dia pun ada same problem. Jiran dia macam mana jiran?
jiran dia unit tu agak privacy lah. Satu floor tu ada 4 rumah je. Oh, okey. Sebab aku pernah ada kes juga tu, jiran Bangla semua. Tu bayar sampai ke sudah sampai dekat 20 kali lah. Lebih kurang tak jadi. Jiran semua Bangla. Macam mana? Ada advice lain tu? Bawang kan. Yang tak tahan sikit lah. Pemawang. Dah Zohor lah. Atas rumah memang ada something lah. Tak boleh jual. Okay. So kalau InsyaAllah. Tu ada. InsyaAllah. Teruskanlah. Teruskan je. Okay, rumah tu kena azan kan kot? Azan. Azan boleh itu belum cubalah, boleh try lah. Azan. Boleh try lah insyaAllah. Saya dah pergi azankan lah. Mungkin dia teruskan. Ataupun ni, ataupun azan tinggal bayar tu ke terus. Azan tak pakai. Aku buat surah rukiah. Surah Buat rukiah saja rumah tu, invite kita. Sebelum nak viewing kan, buka apa? Yasin dulu dekat rumah tu, guna handphone kan download. Mungkin lah. Baca banyak-banyak. Sebelum viewing kan. Baca banyak-banyak. Patutnya weekend lepas ada viewing rumah tu, tapi sebab kena berkurung kan. Oh, ya. Tengoklah next viewing try lah. Azan ke, kat Yasin ke. Surah rukiah. InsyaAllah. Biar jangan azan bayar. Sebelum bayar datang ke azan. Oh, kita kata masuk waktu lagi kadang azan lah. Banyak-banyak doa Nabi Yunus. Tapi baik dekat dengan rumah. Yalah. Okay, kita teruskan Okay, so ingat tak ada soalan. Kita pun dah Zuhur dah ni. So kita boleh end kat sini lah Nurul, last. Last. Hello. Hello. Okay. Nurul. Last, saya nak tanya. Dalam sebulan kau bajet berapa? Spend berapa untuk mudah atau marketing? Mudah 500. 500 kan sebulan lah. Okay. Yang lain-lain bug kan sekali. Macam property sekali guru sekali bayar. Sekali setahun kan. Property sekali setahun. 500 kan? 500. Alright. Okay. Kalau tak ada, kita boleh. Sekejap nak tanya. Okay. Apa ni? Untuk jadi top agent kan? Okay. Baru tanya. Mak mana ni? Siapa ni tanya ni? Mak lain tersekat-sekat. Oh. Cakap je semua dengar. Untuk jadi top agent, sehari tu listing berapa target? Berapa target? Sehari? Listing. Sebulan kot. Sebulan tu saya ada 10 listing yang saya fokus lah. Sebulan 10 listing yang fokus? Fokus. Kalau saya fokus listing tu, so saya akan push iklan untuk 10 ni lah. BAM ke kan. Tapi 10 ni memang saya pilih lah yang betul-betul hot lah. Yang boleh jual lah. Tak semestinya listing saya, listing COA pun saya fokus juga. Hujan. Okey, saya dah. Ada lagi tak? Lagi tak apalah, kita ending kat sini. So besok siapa Besok Syafiq Ya. Zul ke? Ya. Besok ya. Besok saya. Okey, ya. Okey dah. Besok akan cakap pasal mudah lah. Dengan ada sikit berkenaan database. Okey. So kita nantikan. Besok lagi ramai lah. Itulah. Kan. So kalau boleh semua involve lah kan. So time-time MCO ni tak buat apa pun. Kerja ni. Tengah kerja. Nak kena sharekan cepat lah sebelum sharing tu.
Okey, kalau contoh kita berakhir kat sini. Okey. So kita akhirkan dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Salat Zuhur. Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Jadi